Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak pelajar. So, pada hari ini, hari Jumaat bersamaan dengan 22 April 2022, kita dah berada pada 20 Ramadan. Okey, dah masuk 10 malam terakhir dah. Okey, dan hari ini kita juga berada pada chapter, second last chapter. Okey, di mana kita hanya tinggal bab 10, coordination dan immunity. Okey, saya try nak habiskan sebelum raya, but we only have 1 week left. Okey, mungkin tak sempat, mungkin sempat. Kita tengok how far we can go. Okey, tapi tak apa. Macam yang saya janjikan, untuk cuti Aidilfitri ni, saya berhajat, berbesar hati, murah hati nak bagi angpau kat you all. Seronok tak? Nak angpau tak? Nak ada. Nak? Nak angpau berapa ringgit? Ting, ting. Okay. Due to request, okay, insyaAllah dalam minggu depan, Madam akan bagi you satu set soalan sebenar PSPM yang lepas untuk you tengok-tengok, untuk you try jawab sambil makan kuih raya, menggantikan apa yang sepatutnya kita buat pada minggu 17. Okey, kalau ikut jam-jam pada cuti public holiday dan cuti tambahan tu memang tak perlu ganti untuk satu hari macam kita ganti Sabtu tu. Tapi SLT-nya perlu digantikan. Jadi saya taklah berniat nak buat sampai 3 jam kelas tu kan. 5 lah sebenarnya termasuk amali. So saya bekalkan hanya satu set angpau itu. Okey, dan ampau itu kita akan bincang waktu amali minggu ke-18 nanti. Secara kumpulan, bukan madam yang bentang. So madam nak bagi buat dulu. Nanti kita dah raya-raya tu madam suruh buat kumpulan, dan kumpulan tu kena prepare lah. Whether kalau dia tak ada komputer untuk dia share screen, sama ada dia dah annotate ke ataupun dia dah type ke jawapan tu, saya akan bagi dalam bentuk PDF, ataupun dia nak buat kat PowerPoint ke terpulang. Tapi basically dari 4 kumpulan, setiap kumpulan tu dia akan dapat 2 soalan ke, ataupun mana yang soalan pendek dia akan dapat 3 soalan, dia akan present dan saya akan tambah. Lepas present jawapan, so kita akan tanda sama-sama. So itu aktivitinya pada amali minggu ke-18 nanti. Itu plan saya lah. Okay, so tak nak bagi lagi, kita belajar dulu. Okay, dan insyaAllah saya akan Jumaat sebelum cuti tu, saya akan kemaskan berapa bilangan markah yang akan keluar untuk setiap bab, dan kita tengok sama-sama format soalan tu sikit. Sebelum saya bagi ampau tu, you buat. Dan naik cuti nanti, kita akan bincangkan. Okay, bab immunity tu jangan risau. Kita tetap akan habiskan. Okay, tengok kalau sempat minggu depan setakat separuh, kita habis separuh dulu. Separuh lagi kita akan cover waktu tutorial. Tapi untuk amali kita akan buat ulang kaji terus. Okay? Itu perancangan saya lah. Alright, so hari ni kita dah masuk chapter coordination, di mana saya try nak cover 10.1 ni hari ni. Okay, the first part ini kita dah bincang banyak sewaktu amali. Tapi saya nak go through sekali lalu dulu. Okay, supaya it can guide you to what yang you perlu tahu, perlu dapat daripada subtopik ini. Tapi gambar-gambar yang saya send pada you all tu adalah lebih kepada the serious part, the second part. Yang first ni lebih kepada structure. Coordination badan kita ni sistem apa, siapa yang terlibat. Macam siapa yang masuk awal tadi, dia dah tengok video 8 minit lebih tadi, tak habis pun video tu. Nanti saya bagi link. Yang lain boleh tengok. Untuk you faham yang bekerja untuk badan you dalam coordination, in which kita selalu bayangkan apa yang kawal kita hanyalah our brain and spinal cord. Tapi di samping itu, yang tadi ditunjuk peripheral nervous system yang bercabang-cabang tu, okay, yang ada banyak, yang macam highway tadi ditunjuk tu. Okay, so proses pengantaran, contoh saya nak gerak-gerak tangan, saya nak bercakap ni, sebenarnya semua tu telah melibatkan aliran impuls tu yang menyebabkan otak saya, bahagian cerebrum saya ni berfikir apa yang nak deliver. Connect all those point. Tapi apa yang kita buat secara terancang ini yang dipanggil sebagai voluntary action. Tapi dalam keadaan danger, dalam keadaan kecemasan, atau dalam keadaan yang tidak dirancang lah,
Okey, badan kita juga boleh bekerja untuk satu lagi tindak balas yang macam kita buat dalam eksperimen reflex tu. It is called as autonomic nervous system. Di mana dia bersifat involuntary, tidak dirancang. Pun sistem coordination kita boleh coordinate. Okey, so ni yang kita nak belajar hari ni. So, apakah struktur yang penting dalam nervous system? Of course, benda yang pertama adalah 3 benda ni. Ini adalah gambaran secara gambar rajah diagram. Okey, tapi gambaran under mikroskop dia lebih kurang macam ni. Okey. Sensory neuron. Okey, yang sel bodinya di tengah. Ini under mikroskop, dia just warnakan je lah. Okey, nak nampakkan different part. Dendrite ni yang akan biasanya kalau dendrite, maknanya impulse ni, ingat, aliran electrical impulse dia nak hantar maklumat dia dalam satu arah. So, dia mesti dari dendrite melalui axon ke sel body dan dari sel body ni mesti dihantar ke hujung. Bahagian hujung ini kita panggil sebagai terminal axon. Betul tak? Axon terminal. Okay. So, kalau this one, flow of impulse dia satu arah. Kalau this one yang mana? Dendrite yang hitam ni kan? Ini sel body kan? So, pun arah dia macam ni. This one sama, satu arah. Okay. Tapi diorang ni sebenarnya berhubung antara satu sama lain. Macam contoh, you nampak. Ini dendrite. Input masuk dekat kawasan dendrite. Let's say ni yang motor neuron lah. Pergi ke sel body. Sel body akan alihkan melalui axon. Axon melalui axon terminal akan hantar pergi the second neuron. So, ini adalah first neuron. Ini second neuron. Tapi in between here, sebenarnya akan ada satu part yang kita akan belajar nanti. This part adalah secara electrical. Okay, sebab apa electrical? Because dia ada membrane untuk dia lalui. Tapi biasanya pada hujung axon terminal. Okay, this one is let's say axon terminal. Dan permukaan dendrite. Ni let's say dendrite. So, dekat kawasan ini, dia ada gap. So, bila ada gap, impuls tak boleh dihantar secara electrical lagi. That's why dekat sini, dia akan melibatkan struktur yang kita akan panggil sebagai neurotransmitter. Dia merupakan chemical impulse. So, maknanya antara dua neuron, okey, tak kira lah motor dengan motor ke, interneuron dengan motor ke, daripada dendrite, dia akan menghala ke axon dan pergi ke axon terminal. Dan antara the first neuron nak pergi second neuron, actually dia ada struktur ini yang kita panggil sebagai synapse. Dekat synapse, transmission of impulse adalah secara chemical. Along axon, okey, adalah secara electrical. Okay, itu input pertama dulu. Okay, dan proses impuls ini dia akan melibatkan macam kita bincang dalam amali hari tu. First, mesti ada sensor. Dekat badan kita ni mesti ada organ yang sense. Kalau cahaya mungkin mata kita. Kalau bau mungkin hidung kita. Okay, yang akan jadi sensor. Itu contoh. Dan daripada organ ataupun cells yang menjadi sensor, dia akan hantar sensory input pergi ke processing center, iaitu biasanya adalah our brain and spinal cord. Okay, Madam dah ajar itu. Daripada sensor atau sensory organ, nak pergi kepada brain and spinal cord. Apa jenis-jenis neuron? Neuron yang 3 jenis tadi, yang mana yang terlibat dalam menghantar sensory input ini? Apa namanya? Apa nama neuronnya? Dan daripada brain and spinal cord, dia akan hantar pergi ke efektor untuk bertindak balas. Apa pula nama neuron-neuron ini? So, dekat sini satu. Kat sini ada neuron jenis yang kedua. This one adalah neuron jenis yang ketiga. And it will reflect 3 jenis neuron ini. Okay? So, pada part nak hantar dari sensor pergi kepada control center, dia dipanggil sebagai sensory neuron. Di mana kedudukan sel bodinya di tengah. Dendrite, sel body dia ada di tengah, barulah axon terminal. Di bahagian brain and spinal cord, iaitu kita panggil sebagai CNS, Central Nervous System,
Okay, dia terdiri daripada interneuron. Interneuron nampak diorang ni sama tinggi, sebenarnya tak Madam letakkan juga. Madam ada sharekan gambar ni tadi. Dia ni pendek. Axon dia pendek. Dia tidak ada jarak yang panjang. So dia cepatlah proses pengantaran antara one neuron cell, one interneuron to another interneuron tu laju. Sebab dia nak evaluate dan produce reaction tu dengan cepat. Okay, berapa cepat penghantaran impuls dan action ini? Dia adalah in terms of millisecond. Okay, kalau kita orang kata a blink of eyes ni pun satu saat kan, dia tak, millisecond lagi laju. Sebab tu kalau let's say yang melibatkan refleks dan sebagainya, okay, let's say you terdedah pada bahaya ataupun you nak ada cahaya api depan tangan. Okay, ataupun bila you tercucuk pin, reaction you tak adalah you tercucuk 5 minit kemudian baru you sakit. Tak. Okay, it is very fast. Okay, because of this thing lah. Alright, so yang ketiga adalah motoneuron. Okay, di mana daripada central nervous system tadi, tak kira lah brain ke ataupun spinal cord ke, okay, dia akan terus dihantar pergi ke effector melalui motoneuron. That part you kena tahu. Okay, so dekat point-point ini adalah dia punya function. Okay, soalan suka tanya apa function setiap satu neuron ini. Okay, so in terms of function, tolong tandakan ataupun highlightkan part mana. So kalau sensory neuron, you kena tahu dia carry impulse ataupun transmit impulse, tapi dari mana ke mana. Okay, it's carry impulse from sensory receptor ataupun sensory organ. Dari mana-mana lah yang jadi receptor tu ke central nervous system. Jangan terus cakap to brain, sebab tak semestinya ke brain. Mungkin juga ke spinal cord. So nak selamat, pergi ke central nervous system. Okay, this one, banyaknya yang mana yang penting. Okay, kalau 1 mark. Okay, apa peranan interneurons? Okay, kita tak panggil biasanya association of neuron ni, tak. Kita memang sebut dia sebagai interneuron. This one tak sesuai. Okay, connect sensory neuron to motor neuron. Itu dia located including learning and memory. Okay, so dia connect ini untuk apa? To evaluate, tambah, and produce action. Yang bawah ni tak berkait. Okay, ini antaranya. Dia menghubungkan antara sensory neuron dengan motor neuron untuk apa? Untuk dia evaluate. Okay, stimulus tadi, evaluate stimulus dan produce action. Manakala yang ketiga, untuk motor neuron, bila dah ada action yang interneuron decide, dia akan tolong carry impulse daripada central nervous system pergi ke effector. Okay, so kadang-kadang dalam exam question, dia akan memberi contoh. Okay, effectornya mungkin dia dah bagi siap-siap muscle. Okay, sensorinya mungkin dia dah bagi eyes. So mungkin kalau dalam tu, you akan sebutlah, maknanya carry impulse from the eyes to central nervous system. Ikut. Kalau dia nak menggunakan example, you guna example. Kalau secara general, this is the general part. Okay, itu adalah komponen dia. Dan kita kena tahu, mereka ini terdiri dari dua, CNS, PNS. Tulis nama penuh dia. CNS adalah Central Nervous System. Okay, this is CNS. Manakala PNS ini adalah yang bersambung dengan dia, brain and spinal cord. So yang lain-lain, yang terdiri dari neuron-neuron yang kecil-kecil tadi, sensory neuron ataupun motor neuron. Sensory yang nak sense, motor yang nak bertindak balas. Okay, sebab tu dia terbahagi kepada sensory pathway dan motor pathway. So PNS is stand for peripheral nervous system. Okay, dia yang utama, CNS yang utama, brain and spinal cord. Tapi without peripheral nervous system, CNS takkan buat kerja apa-apa. Sebab, okay, the first part of PNS adalah sensory pathway. Di mana sensory pathway ni, geng-geng dia adalah sensory neuron lah, yang akan registering internal stimuli. Dia detect stimulus, dia yang akan hantar impulse, transmit impulse to brain. Brain evaluate. Then,
Untuk produce action, dia akan hantar kepada motor pathway pula. Okay, sama ada action itu adalah dibuat oleh somatic nervous system, okay, ataupun autonomic nervous system. Okay, so kalau sensory tadi dia juga sense neuron registration external stimuli atau internal. Internal ini adalah perubahan dalam badan. Yang macam kita belajar homeostasis kan? Internal. Dia juga yang hantar impuls. Ini berkait dengan internal stimuli pun dia buat. Okay, external adalah stimulus dari luar. Bunyi, cahaya, apa-apalah lagi external stimuli yang bukan inside our body. Okay. So, apa beza somatik dengan autonomic nervous system? Okey. So, dia berkait dengan dua perkataan. Tolong catat dekat you punya nota. Okey, di mana kalau somatik, dia melibatkan voluntary action. Apa maksud voluntary action anak-anak? It is tindakan dalam kawalan you. You rancang. Benda tu di-plan. Contoh saya bercakap sambil saya nak gerakkan tangan. This is a planned action, voluntary. Macam contoh, tindakan kita berjalan, berlari, nak makan tu kita akan gerakkan, suapkan makanan masuk mulut, proses berfikir. Okey, benda tu yang berlaku dalam keadaan normal, itu adalah melibatkan somatic nervous system, sel-sel soma kita. Okey, mostly adalah muscle kita lah. Okey, manakala kalau kita cerita tentang autonomic nervous system, ini yang macam kita belajar dalam amali baru ni, dia kebanyakannya melibatkan involuntary action. Okay, tindakan luar kawalan. Example of dia punya involuntary action adalah reflex. Tapi dia ada dua mode pula. Mode dia ialah sama ada parasimpatetik. Siapa tengok video tadi dia dah tengok dah. Simpatetik ini apa bezanya dengan parasimpatetik? Okay, kalau simpatetik dia melibatkan action yang saya boleh kategorikan sebagai fight or flight. Lawan ataupun naik flight. Dalam coordination we have this term, fight or flight. Okay, you jalan-jalan tiba-tiba depan you ada ular tedung. Tegak. Apa action you pada waktu tu? Adakah you akan tenang-tenang? Ular. Jalan sebelah dia, relax. Adakah macam tu? Atau apa yang berlaku pada you? Apa berlaku pada jantung you? Apa berlaku pada tindak balas you? Terkejut kan? Bila terkejut, automatik jantung you tiba-tiba tenang ke? Mesti dia akan laju kan? Okay? Dan apa action you? Kalau saya lah, memang saya cabut lari lah, laju. Itu yang dikata. Ataupun sebab saya takut, so saya flight lah. Larikan diri dari situasi tu untuk selamatkan diri. Okay? Tapi kalau yang berani, mungkin dia akan fight the action. Bila you nak fight pun, okay, jantung you tu tak bolehlah tenang-tenang. Okay? You mesti macam dengan segera nak ambil kayu ke, you nak pergi ambil apa-apa ke, nak call bomba ke. So dia memerlukan, apa orang kata? Yang kita panggil sebagai, pernah dengar tak? Adrenaline rush. So adrenaline rush ni taklah berlaku selalu kat you. Okay, sometimes, okay, when you see your crush, okay, yang dia tak tahu pun you crush kat dia, you sendiri yang tahu you suka kat dia, tiba-tiba apa jadi kat you? Tiba-tiba macam, cair lah, muka blushing-blushing lah. That is one of example of sympathetic nervous system punya action. Okay, yang berdebar lah apa semua tu. Okay, bukan hanya dalam bahaya. Tapi yang kita biasa jadikan contoh dalam biologi ni adalah dalam emergency reaction. Okay, bila something happen. So, biasanya kita akan fight or flight dan dia ni tidak melibatkan sampai brain. So, bila involuntary action ini, maknanya dia hanya akan hantar impuls itu setakat ke spinal cord. Ingat tak kawasan mana kat spinal cord tu? Yang itu kita lukis ni kan. Dia ada 2 meter kan. Kawasan mana yang kita akan libatkan untuk pengantaran impuls? Kita tak sampai brain. Yeah. Very good. Dia hanya melibatkan grey matter of spinal cord. Maknanya impuls daripada itu hantar ke sini, terus pergi kepada motor neuron. Dari sensory,
pergi spinal cord punya grey matter, terus pergi hantar ke effector. Kalau kat brain, lambatlah sikit, banyak jauh laluan dia. Spinal cord kan ada panjang. Itu yang tadi dalam video tadi dia tunjuk. Dia ada bahagian mana kawal apa-apa semua. Nanti saya share. Siapa yang masuk lambat nanti boleh tengok. Okay. So basically inilah dia kita punya sistem. Secara general. Okay, bila dah fight-fight ni, lepas tu you akan mencapai ketenangan kan bila you dah tak terkejut. Okay, badan you akan counter back. Action itu melalui parasympathetic nervous system. Di mana sometimes dia akan melibatkan rembesan hormon-hormon tertentu. Contohnya, alamak, kenapa saya lupa nama hormon tu? Dia ada hormon gembira kita panggil. Nanti kan saya ingatkan. Apa tu? Serotonin. One off kot. Tak. Dia ada satu. Alamak, saya lupa lah. Kejap. Dalam kita kan belajar hormon juga kan. Dia ada satu. Kejap. Salah. Bukannya hormon. Dia adalah neurotransmitter. Yang dekat synapse tadi kan. So kalau nak bagi tenang balik, nak bagi impuls tu tenang-tenang je, dia akan ada satu neurotransmitter yang akan dirembeskan yang nama dia, selamat dah ingat, dopamin. Okay, dopamin ini adalah sejenis neurotransmitter. Sebab tu, nanti kita cerita sikit lah. You tak belajar dalam DSEM, nanti masa masuk SDS baru belajar. Di mana sekiranya sesetengah individu itu ambil dadah kan. Okay. Kenapa dia boleh jadi hayal? Boleh jadi macam dia berada dalam dunia dia sendiri yang dia rasa dia gembira dan sebagainya. Okay, actually yang telah dia kacau daripada sistem normal adalah penghasilan dopamin ini dekat dia punya synapse. So sebab dopamin ini one of yang akan menenangkan nerve kita supaya daripada fight or flight situation tadi yang tu, dia akan cooling down balik. Relax lah. Kalau ni fight or flight, this is more to kita panggil apa? Relaxation. Dia akan promote relaxation. Okay? One off, badan kita dekat kita punya neurotransmitter, dekat synapse kita, synapse setiap neuron tu akan release dopamin. So orang ambil dadah ni, dia punya neurotransmitter dopamin ni biasanya dia short action. Dia dah hantar, okay dah lah. Okay, that's it. Okay, dah menenangkan. Tapi dia berada pada synapse tu lama. Tu nanti masa saya cerita minggu depan, saya akan explain balik. Okay. So itu melibatkan parasympathetic lah. Alright. So inilah komponen-komponen tadi. So ini komponen-komponennya central nervous system. Inilah yang tadi PNS. Okay. Somatic, autonomic. Saya dah sebut dah perkataan-perkataan ini tadi. Involuntary, voluntary, ni biasa kat mana. Okay, kalau involuntary ni muscle boleh, gland pun boleh. Okay, sympathetic tu apa? Dia adalah keadaan yang akan dominant under stress or at the time of danger. Okay, itu yang kita sebut sebagai fight or flight. Okay, yang ni dia akan, tadi saya guna relaxation, ni promote calming. Okay, dia menenangkan. Return to normal. Rest and digest. Oh, itu term dia. Rest and digest. Okay. So, itu parasympathetic. Okay. So, this one saya tak rasa nak cerita detail-detail. Okay. Dalam exam, okay, you kena tahu the structure of neuron. Okay. Dia kata you kena illustrate tidak, tapi outline the structure of neuron. In which you kena tahulah kalau diberi gambar ini dan diminta bagi label. Dan contoh yang glamour adalah motor neuron. Okay, sebab dekat motor neuron ni dia ada D. D ni selalu ditanya, myelin sheath. Okay, sensory boleh ada, tapi jarang. Motor neuron, yes. Why? Sebab myelin sheath ini dia diperbuat daripada Schwann cell. Okay. Sebab apa dia penting? Sebab dia dibina daripada, dia adalah electrical insulator. Maknanya kita tahu aliran impuls adalah dalam bentuk electrical. Betul? Okay, kalau elektrik, jumpa penebat elektrik. Boleh ke elektrik tu melalui penebat elektrik tu? Tak. Kalau boleh mati dah kita. Kan macam ni, dalam ni ada aliran elektrik. Kalau penebat ni bahagian luar, kita tak bolehlah pegang. Sebab kita pun ada elektrik juga sebenarnya kan. Okay, so tak. So apa kelebihan adanya myelin sheath? Itu soalan glamour exam. Okay,
So sebenarnya actually between one myelin sheath dengan, okay, let's say ini adalah axon. Okay. So kalau adanya myelin sheath ni sebenarnya dia macam ni ha. Dan between myelin sheath ni ada gap lah. Lukis kalau you tak nampak kan, nampak macam rapat-rapat. So this is myelin sheath. Okay, nama-nama ni kena tahu sebab dia boleh minta you label satu atau dua. Mana yang dia suka, tak semestinya dendrit. Saya rasa dendrit atau axon terminal. Tak semestinya. Tengok ni, myelin sheath ni ejaan ni. Dalam bio, salah eja, salah. Sebelum ni you tak pernah diuji secara ejaan kecuali dalam practical lab report sikit-sikit lah. Kan, kalau lah soalan dekat Q&A part tu kan, salah-salah lah. Itu yang ada tegur-tegur kan dekat EGC kan. Dalam final, ini macam ampau yang mana nak bagi ni nanti, kita akan tengok. Apa contoh nanti Madam akan highlight. Kalau you salah eja, memang you salah. Tak ada kesilapan eja yang dia maafkan. So kena praktis. Bukannya terus blok dalam mind, susah-susah aku tak nak. Takkan boleh. You kena ingat, you buang satu subjek, tak kira lah subjek apa. Kalau bukan subjek madam ke, kalau memang tak suka bio, buang bio. Study yang lain je. You tak bijak. Sebab you punya CGPA tu datang dari semua subjek. So jangan macam tu. Okay, suka ke tak suka macam mana pun, this is a content knowledge. You have to try your best. Kalau nanti kat universiti, nak buang mana-mana subjek tak apa. Sebab you dah masuk pengkhususan. Di peringkat pra-universiti, you kena cover semua. Kalau lemah sangat pun, seek for the lecturer untuk dibantu you. Jangan. Okay? Jangan buang. Nasihat orang yang menjadi pelajar matrikulasi satu masa dulu. Okay? Alright. So, gap ini glamour juga. Nama gap ni lain. Siapa nama gap ni? Mana? Yang mana satu? F. Betul. Note of Ranvier. Note of Ranvier ni, cara tulis dia, note ni tak ada masalah. Note macam biasa. Of. R ni nama orang. Jadi kena huruf besar. Okay. So sebenarnya impulse akan melompat between note of Ranvier lah. Sebab kat sini tak ada insulator ni. Myelin sheath yang bersifat sebagai electrical insulator. Okay, so dia akan daripada bahagian sini dia dah mengalir. Ni tak boleh lalu, dia lompat. Mengalir kat sini sikit. Lompat. Pergi kawasan yang ada membrane. Sebab electrical, dia kena ada membrane. So actually, dengan adanya note of Ranvier dan myelin sheath pada neuron, apa dia punya effect? Okay, effect dia akan speed up impulse transmission. Okay, berbanding dengan kalaulah axon itu dia tak ada. Ini kita panggil unmyelinated axon. Kalau ni bahagian tengah ni je, Madam tak lukis depan ni, sebenarnya adalah cell body-nya, adalah terminal axonnya. Kalau this one yang ada myelin sheath and note of Ranvier ni, ada je myelin sheath, mestilah of course ada note of Ranvier. Ini kita panggil sebagai myelinated salah. Axon. Okay. Alright. So yang lain ni, inilah dendrit yang mana A, B cell body. Tapi kedudukan cell body berbeza Kalau sensory neuron, cell body ni duduk di tengah-tengah. So kadang-kadang mungkin dia boleh buat keluar macam ni. Ni cell body dia dengan dendrit dia bergabung. Okay. So bezakan. Kadang-kadang rupa dendrit dengan axon terminal ni sama. So macam mana nak tahu? Okay, kalau dia buat rupa dia sama, clue dia ialah pada arrow. Kalau arrow dia tunjuk macam ni, maknanya yang dia tuju tu adalah axon terminal. Dia datang mesti dari dendrit. Mesti from dendrit pergi axon terminal pada setiap neuron. So kadang-kadang kalau katalah ni nampak juga bezanya kan. Dari segi arah. Sebab you kena ingat impulse mengalir hanya dalam satu arah. Okay. Take note, tulis besar-besar. Impulse transmission
is in one direction. Macam ni. Ha. Okey, tahu tak kehadiran hari ni saya nak suruh buat apa? Saya nak suruh you snap smart guide you ni. Apa yang you conteng kat smart guide? Padan muka you kalau you tak conteng. Jahat kan Madam Kiss kan? Tak, ada cikgu lagi dahsyat. Dia pakai Google Form. Ni kalau you masuk SDS nanti cikgu SDS, saya pergi memantau. Dia guna 4 keyword. 15 minit pertama, 15 minit kedua, kadang-kadang dia beza-bezakan. Ada 4 keyword, masa you key in kehadiran, you kena masukkan keyword pertama, keyword kedua, keyword ketiga, keyword keempat. Beza-beza. Okay, tak adalah. Sebenarnya atas you lah. You nak belajar, you masuk. You tak nak belajar, you yang tak dapat. Okay, kalau ada exception, tengoklah video. Okay, kalau nak buka, ada saya tengok semalam viral. Ramai pensyarah post, anak murid duduk lama dalam kelas. Kelas dah lama habis. Atas you juga. Madam Kiss tak kuasa nak marah benda-benda gitu. Okay? Sampai satu tahap nanti, baru you akan sedar betapa pada waktu kita dipaksa untuk belajar ini, kita ni kadang-kadang macam take for granted that thing. Tapi bila you dah sampai macam umur-umur saya, you tahu kalau you nak belajar something, yang dulu you tak dapat belajar, dan you have to, apa orang kata, fund your own self. Okay? Untuk bayar, ataupun you have to crawling to search for that knowledge with your own effort, bukan waktu tu orang yang nak bagi. Carilah menggagau kat mana-mana. Masa tu you rasa kemanisan mencari ilmu. Tapi kalau dari sekarang, Madam tak nafikan, ramai je yang dapat kemanisan mencari ilmu tu. So teruskan. Kalau belum jumpa, you have to know your purpose of learning. Selagi kita tak jumpa, selagi kita rasa kita dipaksa, you will not find the fun inside that. Okay? Siapa nak cerita pasal benda ni panjang, nanti kita buat Google Meet lain. Alright, so saya nak masuk this part. Okay, this part adalah cerita di dalam macam mana proses pengaliran impuls tu sendiri boleh berlaku. Okay, so ada 2 term yang kita nak kena cover. Tadi sorry, saya hantar gambar terbalik. Saya pergi hantar gambar action potential dulu, baru resting potential. Itu gambar daripada buku rujukan utama. Okay, iaitu Campbell. Kalau you di sini, memang saya suruh you usung. Saya tak suruh you beli. Saya tahu bukan semua berkemampuan. Saya akan suruh you pergi pinjam kat library. Okay, sebab tak ada kan? Tak apalah, saya bagi part by part. Okay, so gambar-gambar penting. Okay, di mana kita kena faham 2 term ini dulu. Apa itu resting potential dan apa itu action potential. Okay, kedua-dua ini akan terlibat dan berlaku dekat neuron kita. Tak kira lah sensory neuron ke, interneuron ke, motor neuron. Okay, dia melibatkan apa? Okay, dia bagi tahu dekat sini, membrane potential. Okay, membrane potential ada 2 lah. Sama ada resting potential, potential dia dalam keadaan resting, atau potential dia dalam keadaan action. Apa maksudnya? Okay, dia adalah difference in electrical charge between outside and inside of axon membrane. Maknanya, bahagian dalam, permukaan dalam ni ada charge lain, permukaan luar yang expose pada persekitaran badan, tempat neuron tu berada, ada charge yang berbeza. So, we are talking about that different charges dekat permukaan membran tadi. Sebab tu tadi main nak lompat-lompat ke apa, sebab kita cerita pasal action potential tu, yang melompat tu action potential lah. Okay, so dia kena ada membran. Sebab tu bila jumpa myelin sheath tak boleh. Alright, so due to apa? Apa yang menyebabkan ada different electrical charge dalam dan luar? Dia disebabkan oleh difference in ion composition. Basically, ion yang terlibat ada 2 sahaja. Okay, yang pertama adalah K plus ion, ataupun we call it as potassium ion. Dan yang kedua adalah Na plus ion. Okay, that we call as, orang belajar kimia. Na apa? Natrium? Sodium.
Okay, betul-betul. Natrium tu BM-nya. Orang putihnya sodium. Okay, tak ada masalah pun. Kalau saya bagi je betul. Tapi sebab kita belajar dalam English kan. Never mind, good try. Okay, so ini dua. Siapa different ion composition, kita tak cerita pasal phosphate ke, kita tak cerita pasal chloride ke, tak. We only focus on this thing. Dan bila bercakap tentang diorang berdua ni, ada dua type of transport involved. Kait pula dengan bab 2 dulu. Yang pertama, sodium, potasium, pump. Dan yang kedua adalah passive ion channel. Tulis dulu. Conteng kat buku kau. Kalau lah orang tengok video Medan Case, tak dengar, tak kenal Medan Case ni, cakap, ya Allah, teruk Medan Case ni, garang. Garang ke, madam? Oh, selamat jawab tak. Kalau jawab garang. Kalau dulu cakap garang tak. Maknanya peningkatan usia telah menyebabkan saya dah hilang taring ya. Sekali-sekala je terkeluar taring. Itu kelas 13 kena kan? Apalah. Saya minta maaf lah. Bulan baik, hari baik ni kan. Alright. So, apa itu resting potential? Apa itu action potential? Resting potential ialah keadaan akson ni, akson atau neuron ni sentiasa berada di seluruh badan kita. Around our blood vessel, around our muscle, around our cells. So dia ada dekat situ. Semua yang menggerakkan ni sebab ada aliran impuls lah. In case of seseorang tu paralyzed, maksudnya kenapa? Macam contoh, lumpuh separuh badan. Okay? Ataupun lumpuh pinggang ke bawah. Lumpuh bahagian kiri badan. Okay, this is because of saraf pada bahagian-bahagian tersebut tidak dapat connection dah. Connection error. Daripada CNS dah tak boleh dah nak hantar ke situ. Ataupun bahagian itu sendiri tak boleh dah menjadi sensory organ. Itu punca cacat pula mengepek. Itu punca lumpuh. Okay, paralyzed. Yang biasanya kadang orang kata orang tu asalnya normal dan dia kena stroke. Stroke biasa menyerang bahagian otak kan. Ada darah beku lah dan sebagainya. Menyebabkan sistem. Kita tahu kawalan kita kat situ. So ada sesebahagian yang akan jadi paralyzed. So paralyzed means that bukannya dia rehat. Bukannya dia transmit impuls sentiasa. Tidak. Okay. Dia telah tidak boleh berhubung untuk alihkan impuls ini dan buat tindak balas atau sense stimulus. Okay. So dalam keadaan resting potential, semua impuls-impuls you punya axon, okay, kata kuncinya adalah not transmitting any impulse. Maknanya dalam keadaan ni tak ada stimulus, sensory tak detect apa-apa. Okay, ataupun dari CNS tak ada hantar maklumat apa-apa untuk motor neuron hantar pergi efektor dan bertindak balas. Tak ada. Okay, tapi bukannya dalam keadaan resting potential dia tak ada charge. Ada. Sebab sodium dan potasium ni ada banyak di dalam dan di luar membran ini. So, berapa nilai dia? Dia bagi tahu pada bahagian dalam lebih negatif. Okay, iaitu about negative 70 mV. Dalam Campbell yang terkini, dia bagi dalam range. Okay, di mana range Campbell yang terkini, saya ada bagi muka surat tu dekat you all. Dia kata antara negatif 60 mV kepada negatif 80 mV dulu, kita pakai nilai negatif 70. Tapi boleh je. Okay, sebab nilai ini masih berada dalam range ini. Tak ada masalah. Okay, tapi bahagian luar more positif. Maksudnya apa? Yang negatif 70 ni dalam ni. Negatif 70. Okay, milivolt. Bahagian dalam. Tapi, okay, dan keadaan pada waktu ini, kita kata dia berada dalam keadaan polarized. Tengok betul-betul. Kalau tak alih impuls, term dia polarized stage. Di mana bahagian dalam akson charge-nya lebih negatif. Manakala sekiranya ada impuls yang dialihkan dekat akson. Contohnya kawasan yang tengah alih impuls adalah kawasan yang warna purple ni. Dalam buku you dia jadi warna kelabu lah kan. Okay, nampak tak? Bahagian luar dia jadi negatif. Maksudnya apa? Bahagian dalam ini lebih positif. Lama tak nampak. Kau buat positif nak? Malah nak pandang.
Okey. Jadi daripada nilai negatif 70, mungkin sekarang dia dah berubah menjadi positif. Alamak, sekejap. Nak hentam kena betul. Dalam positif 40 ke? Positif 50. Let's say. Positif 40 milivolt. So, jauhlah perubahan. Sebab dari negatif 70, dia kena sampai kosong dulu. Dan barulah kena naik. Maknanya akan ada berlaku yang menyebabkan perubahan ini juga adalah ion-ion ini. Tapi secara apa? So, nanti kita akan tengok pula jenis transport ini akan bertambah satu lagi. Di mana dekat membran akson ni selain ada sodium potassium pump, dia ada passive ion channel dan dia ada yang ketiga, nama dia sekejap. Ligand rasanya. Suka hati je. Kejap. Salah. Voltage. Sebab dia melibatkan electrical kan. Dia ada satu lagi nama channel. Nama dia adalah voltage gated. Ikutlah. Apa? K plus ion channel. Okay. Ataupun Na plus ion channel. So, kalau passive ion channel dengan voltage gated ini, voltage gated ni dia maksudnya kalau ion channel ni, okay, kalau sodium potassium ni yang macam ni kan, dia macam carrier protein tu kan. Di mana kalau this one dia boleh pump masuk 2K+. Kalau this one, sekejap, tersepit. Kita berkenalan dulu dengan ni lah. Okay, you tulis dulu. Oh. Apa mak kau ni? Passive ion channel. Okay, voltage gated ion channel. Okay, apa beza? Okay. Katalah ini membran akson. Okay, kalau sodium potassium pump ni, okay, dia berada pada membran akson, dia menyebabkan 3Na akan keluar. Manakala nanti dari luar pula, dia akan ambil 2K+ masuk. Ini merupakan contoh active transport. Ini ada. Part pertama ni ada dekat akson membran. Kiri dan kanan adalah. Okay. Yang ni tak nampak. Ini apa? Madam tulis ni. 3Na+. Kalau sodium potassium pump memang dari dalam membran dia akan bawa keluar 3. Dari luar dia akan bawa masuk 2. Itu yang nanti dia jadi lebih negatif. Itu nanti kita cerita. Kalau passive ion channel pula, dia adalah sebab ion-ion ni dia tak boleh masuk sesuka hati melalui membran. Membran tu kan fosfolipid. Tak membenarkan ion untuk masuk. So, dia ada juga ion channel ni, ingat tak? Ini dalam bentuk carrier protein kan? Kalau channel, dia ada macam pore. Ada liang. So, akan ada satu channel. Sekejap. Saya tak ingat concentration dia. Na keluar. So, betul lah. Na banyak akan masuk. Okay. Kalau K+ ni dia ada banyak channel K+. Nanti you tengok kat gambar yang saya bagi tu kan. K+ akan keluar. Ini bila passive ion channel, cara aliran dia adalah secara passive transport. From higher concentration to lower concentration. Maksudnya, dekat setiap akson ni, anak-anak, concentration K+ dengan Na ni, okay, dalam akson ada Na+ yang sedikit dan K+ yang banyak dalam akson. Semua akson lah. Secara natural. Manakala bahagian luar, outside akson, dia ada Na+ yang banyak dan K+ yang sedikit.
That's why kalau sodium potassium pump, active transport ni dia akan pump daripada lower concentration to higher concentration dan dia perlukan ATP. Jadi sebab tu Na keluar sebab concentration kat dalam sikit banyak. Okey, ini pun ada. Tapi kalau nak menyebabkan aliran impuls, dua ni tak terlibat. Dua ini terlibat untuk resting potential. Tapi hanya ini sahaja yang terlibat untuk action potential. Okay, apa pula yang kita panggil sebagai voltage gated calcium ion atau sodium ion channel ni? Okay, dia adalah satu channel macam passive ion channel, cuma dia ada gate. Macam mana gate, madam? Okay, this one dia ada gate. Nampak dia ada gate. Ini maksudnya voltage gated. Ada gate. Ada gate ni. Ni gate. Okay, ni gate. Okay, so dia lain-lain lah. Contohnya dia ada untuk sodium, dia ada untuk potassium. Pun berada around that membrane. Sebab tu kalau you tengok gambar kan. Nampak tak saya bagi gambar ni. Ni nampak ni. Ini adalah, kalau gambar ni saya ada bagi kat you all. Sodium potassium pump ni, dia buka tutup. Okay, dia ni jenis carrier protein. This one, sodium, nampak tak bilangan potassium ni K+. Sodium ni Na+. Okay, bilangan Na+ sikit, K+ banyak. So, dua-dua ni adalah passive ion channel. Tapi saya ada bagi juga gambar. This one. Oh, yang ni dia nampak dia ada gate. Ini gate dia. Warna orange adalah untuk potassium tau. Warna kuning adalah Na. So kalau melibatkan, ini resting potential yang kita kata negatif 70. Bila ada impuls tu mesti lebih daripada negatif 50, barulah berlakunya action potential. Maksudnya apa? Okay, contoh. Okay, ada kawan you tepuk you untuk panggil you. Contoh dia pegang je. You tak sedar pun, you tak toleh. Maksudnya apa? Stimulus yang diberi kepada you tu tak cukup untuk buat you menoleh. Kalau impuls berlaku action potential, baru kita akan buat tindak balas. Kalau tidak, tak cukup. So kadang-kadang itu yang macam kita tak sedar. Orang kejutkan kita tak sedar. Maknanya threshold ni tidak berjaya dilangkaui. Ni kita akan belajar next kelas lah. Dia macam berat je kan. Okay, so ini ligand voltage gated. So gate ni akan buka dan tutup pada waktu adanya aliran impuls. Dan dia bergile-gile dalam menyebabkan naik dan turun ni. Ion yang berbeza yang akan terlibat. Okay, balik kepada nota kita ni. Okay. So, kalau dalam keadaan action potential, voltage gated ini akan terlibat. Apa yang berlaku, kita kata dia adalah dalam keadaan, ni tadi not transmitting impulse, this one is transmitting impulse. The change of electrical potential across the membrane. Ini kawasan dia kan. Okay, dan bahagian inside akan jadi more positif dan keadaan ini kita sebut sebagai depolarized. Depolarized yang kalau dalam puncak tadi, dia adalah yang naik puncak tu lah. Depolarized. Okay, kalau turun balik nanti, maknanya sebab impuls ni akan mengalir kat part ni, then dia akan beralih ke part seterusnya. Part yang tadi dah alirkan tu, dia akan back to original stage. So macam tadi kan, impuls ni dah sampai sini. Yang bahagian this one tadi, dia belum lagi. This one kat sini. Ni nampak returning to resting stage. Sebab aliran impuls dalam gambar nota you ni adalah, this one is dendrite kan. So arah sini. So kawasan ni tadi dia dah action potential. Now dia returning to resting state. Area ni tengah alih impuls. Sedang berlaku action potential. Ini next area to be stimulated. So katalah impuls ni mengalir kat sini. Maknanya voltage gated kat sini pula buka. Bawa ion masuk. Dalam jadi more positif. Bahagian sini akan jadi negatif balik. Itu maksud aliran impuls. Itu yang madam kata. Kalau ada myelin, tak perlulah nak
tukarkan charge dekat banyak kawasan. Boleh main lompat-lompat. Kalau this one, sepanjang ni kena berlaku aliran. Impulse. Along axon. This one dia boleh jump from one node to another node. Okay. So, I guess itu dulu untuk hari ni. So, untuk the second hour nanti, saya akan ambil waktu amali minggu ni, saya akan mengajar lah. Okay, so saya akan ajar berkenaan transmission impulse pada axon secara electrical dan juga transmission impulse dekat synapse. Tak banyak pun. InsyaAllah dalam masa tu kita akan terus bincang lah. So, nota-nota ni tolong snap. Nanti sekejap lagi submit. Tak payah buat nota lain. Snap nota yang you conteng tu je. Apa je. Saya sebenarnya nak tengok lah ni. Ada tak perkataan-perkataan ni. Okay. With that, we end our class. Hari Isnin nanti kita jumpa. Saya dah bagi tahu saya nak belajar apa. Weekend ni saya tak bagi task apa-apa. Okay, saya minta untuk selesaikan hutang-hutang you, terutamanya biobus. Saya kena record markah biobus tu tau. Walaupun sebenarnya sepatutnya you kena buat sebelum UPS untuk bantuan. Kalau siapa buat, siapa dia tanya betul-betul, dia study betul-betul soalan tu, dia lah orang-orang yang dapat markah penuh. Okay, saya kagum semalam saya duk buat markah UPS tu. Rupanya dalam 46 student saya, ada seorang dapat, seorang je ke? Alamak, mana kertas saya? Dapat untuk 3-3 UPS tu dia dapat markah penuh. Okey? Iaitu tahniah kepada siapa? Siapa dia dapat markah penuh 3-3? Kelas 1. Okey. Imanina. Nur Imanina Jamila. Dan kalau kelas 13 kejap. Kejap saya share screen Kejap, saya stop record.